duit puan dalam akaun ni sekarang ni tak selamat, dia kata macam tu. So puan kena buka satu akaun baru ni. Puan keluarkan semua duit, transfer masuk dekat bank. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sofia Nur Solihatun dalam 999. Akibat ketakutan dituduh terbabit dalam kegiatan penggubahan wang haram, seorang wanita terjerat menjadi mangsa sindiket Macau Scam. Mangsa terpaksa berputih mata setelah RM65,000 di dalam bank akaunnya lenyap dalam sekelip mata. Wartawan Tun Nizami Hashim bertemu mangsa dan pihak berkuasa dalam menyediakan laporan khas ini. Saksikan. Saban hari, kes penipuan atas talian seperti Macau Scam kerap kali berlaku melibatkan kerugian mencecah jutaan ringgit. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul, ASP Rahmat Fitri Abdullah, mengambil inisiatif menggunakan platform media sosialnya dalam mendidik masyarakat supaya tidak menjadi sekarang you punya family cyber. Kalau dia punya duit, orang lain angkat, orang lain scam, you marah tak marah? Saya tak akan marah sebab saya dah menceburi ini bidang penipuan, sebab dalam penipuan kita memang tak ada kata ingat hati siapa saudara. Kita hati tawar lah. Memang kita fokus pada wang saja. Macau Scam ni adalah satu jenis penipuan yang dia akan menyamar apa sahaja agensi penguatkuasa. Apa sahaja agensi yang melibatkan duit. Bila dengan agensi penguatkuasa kita takut. Dengan bank kita takut. So benda-benda yang boleh mendatangkan ketakutan ni yang akan menjadi modal kepada scammer untuk dia menyamar. Pada ketika mereka takut dan panik itu menyebabkan keputusan yang mereka buat di luar kawalan pemikiran yang normal. Bekas pegawai bank berusia 50 tahun ini antara mangsa yang terpaksa berputih mata apabila kehilangan puluhan ribu ringgit setelah menerima panggilan daripada sindiket Macau Scam pada 7 Disember 2022. Mula akak tengah minum pagi, sarapan seorang, tak ada siapa-siapa dekat rumah. So dapat telefon tu dari tabung haji. Puan dia kata permohonan puan untuk membuat menunaikan haji telah di-approvekan lah, maksudnya dah diluluskan dan amount yang puan minta tu dah dapat dikreditkan dalam akaun puan. So sekarang kita nak confirm amount tu pun sebanyak RM12,980 telah dikreditkan ke akaun puan. Saya pun terkejut juga, saya tak pernah lagi buat permohonan untuk menunaikan haji semua. Habis tu tak boleh stokkan ke duit tu sebab bukan, dia kata tak boleh puan, bukan macam tu. Puan nak stopkan, puan kena buat laporan polis dulu. Dia cakap kita nak laporan tu dalam masa 1 jam sebab kita nak cepat untuk stopkan ni. Sebab nama puan ni dah disalahgunakan oleh pihak lain and amount tu mungkin dah dikreditkan dekat akaun palsu lah. Kalau nak 1 jam memang tak sempat lah sebab saya tak boleh nak pergi seseorang. Kalau macam tu macam ni puan, kita ada talian khas yang disambungkan ke unit polis punya ni untuk kalau macam kalau puan kata tak boleh datang macam ni, macam mana kalau saya sambung dengan puan dekat bahagian tu, puan boleh buat report sekarang, puan boleh buat report dalam talian. Ahli sindiket yang menyamar sebagai pegawai polis itu mendakwa bahawa mangsa turut terlibat dalam kegiatan penggubahan wang haram dan kononnya waran tangkap telah dikeluarkan oleh pihak mahkamah. Dia macam cakap, ya Allah puan, dia kata astagfirullahaladzim puan, apa tu puan, puan tahu tak, puan nama puan ni dah digunakan lebih lagi untuk lain pula, pengubahan wang haram pula. Puan kena beri kerjasama sepenuhnya untuk disoal-soal. Kalau tak, puan akan ditahan dan aset puan semua akan dibekukan. Sekarang puan dekat mana, dia cakap. Saya nak puan masuk dalam bilik,
Duduk dalam bilik, kunci pintu, jangan ada siapa-siapa, jangan ada gangguan bunyi apa-apa semua. Sekarang kes ni semua disiasat dalam Akta Rahsia Rasmi Kerajaan. Kes ni disiasat secara sulit sebab dia melibatkan orang politik. Jangan beritahu siapa-siapa, jangan beritahu suami ke siapa semua, jangan beritahu siapa pun. Sebab kalau tahu, kita boleh disabitkan kesalahan lain pula. Bagi meyakinkan mangsa, ahli sindiket berhubung dengan ibu kepada 3 orang anak itu selama seminggu. Kononnya, siasatan kes pengubahan wang haram tersebut dalam siasatan mereka. Bagi memastikan mangsa berada dalam keadaan seorang diri dan tidak diganggu oleh ahli keluarganya, pihak skamer yang menyamar sebagai polis itu turut mengarahkan mangsa untuk menempah sebuah bilik hotel di Selang ini bagi memudahkan urusan penipuan mereka. Dan mangsa telah ke sini seawal jam 7 pagi dengan menggunakan perkhidmatan e-hailing dari kawasan perumahan di Taman Nakoda yang terletak kira-kira 5 km dari hotel ini. Pada 13 Disember 2022, ahli sindiket mengarahkan mangsa untuk mengeluarkan kesemua wang simpanan bernilai RM65,000 dan memintanya memasukkan wang itu ke dalam akaun baharu di sebuah bank di sekitar Pasar Borong, Kuala Lumpur. So dia kata, dalam tu ada berapa, duitnya ada berapa. So dia tanya semua dalam duit tu ada berapa. So ni untuk kita punya ni, kita kena declare kat bank negara. Kebetulan saya memang dah memang baru dapat duit KWSP yang ni. Duit puan dalam akaun ni sekarang ni tak selamat, dia kata macam tu. So puan kena buat buka satu akaun baru untuk bank negara pantau, dia kata macam tu. Puan keluarkan semua duit, transfer masuk dekat bank. Fikirlah kan kita memang takutlah duit kita hilang pula kan, sebab kita memang pakai duit tu kan. Begitupun, mangsa hanya menyedari kehilangan kesemua wang di dalam akaun bank baru itu pada keesokan harinya. Lepas ni puan tak boleh check apa-apa tau, puan punya akaun dalam tu. Lain form tu semua tolong koyak buang tu. Kalau dah koyak semua, saya tak ingatlah nombor akaun saya semua. Macam ni, dia kata macam ni. Tak apa, jangan simpan apa-apa semua, dia kata macam tu. Besok pagi tu saya dah tergerak, saya kata anak saya kata, adik, besok dia teman tak Umi nak pergi check, pergi bank. Besok pagi tu dah pergi bank, dah check. Duit saya yang sepatutnya ada 60k lah dalam tu lebih kurang. Dah tinggal RM88. So saya macam tak percaya lah, betul ke duit saya ni tinggal RM88 kan? Kes yang menimpa mangsa itu antara 477 kes penipuan atas talian yang berada di bawah siasatan pihak Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul, dan daripada jumlah itu 194 kes berjaya diselesaikan. Kena ingat modus operandi skamer dia berubah-ubah. Dia mengikut peredaran zaman. Kebanyakannya orang yang kena scam, kena tahu semuanya berpunca pada mangsa itu sendiri. Sebab apa saya kata punca pada mangsa? Apabila awak terima panggilan ni, apa pun mesej awak dapat, apa pun panggilan awak dapat, katalah tak ada kena mengenai awak langsung. Contoh, dia kata awak terlibat dengan hutang bank. Dia kata orang money laundering, akaun awak diguna untuk dadah. Tanya diri kita, ada ke benda tu betul-betul berlaku pada kita? Tak ada kan? Kalau tak ada, itu semua merupakan satu scam. Tambah ASP Rahmat lagi, selain tampil membuat laporan polis, mangsa penipuan cyber juga boleh menghubungi Pusat Respons Skam Kebangsaan di talian 997 yang beroperasi setiap hari dari jam 8 pagi sehingga 8 malam. Banyakkan mangsa yang terjebak ataupun menjadi mangsa ni, mereka yang sama ada di hidup kesorangan, kurang perhatian kasih sayang, tidak ada komunikasi yang bagus antara keluarga, duduk jauh dengan keluarga. Mereka ini mudah terdedah sebab dia tak ada tempat nak tanya. Kita ni yang penyebab duit kita hilang. Selalunya mangsa-mangsa yang tak berapa alert dan tak berapa mahir tentang perbankan online, username, password, ID, TAC number, OTP number, which is masyarakat kita sebenarnya dia nak guna sistem perbankan online, tetapi dia tak tahu etika, do and don't nak menggunakan kita punya bank online dengan selamat. Dia tak tahu bahawa maklumat-maklumat itu umpama sebuah kunci untuk membuka peti besi di dalam rumah you yang you simpan duit dalam tu. Jenayah komersial Marcos Scam ini turut mendapat perhatian peguam Nur Zabeta Muhammad Nur yang kerap kali mengendalikan kes penipuan cyber di mahkamah. Bila orang menipu ni, maknanya ada scammer ni, dia dengan niat
menipu dan mendorong. Jadi dalam keadaan ni buat laporan jenayah terlebih dahulu, buat laporan polis lah. Dan seterusnya polis akan menyiasat sama ada perbuatan tadi memenuhi elemen-elemen penipuan. Itu dari segi jenayah. Dari segi sivil pula, kadang-kadang mangsa ditanya, dia kata, mana duit dia? Kenapa tak dapat duit kan? Saya lihat dia dah kena tangkap. Jadi dalam keadaan ni perlu menyaman secara sivil untuk mendapatkan jumlah wang tersebut. Tindakan saman sivil terhadap suspek turut boleh diambil sekiranya penipuan cyber itu turut menjejaskan emosi dan meninggalkan kesan trauma kepada mangsa. Rata-rata perbuatan jenayah yang lain selalunya memberikan kesan trauma kepada mangsa. Ada scam-scam yang dia menjanjikan pelaburan yang menggiurkan. Dan satu lagi kaedah, contoh kita lihat love scam. Dia menggunakan kasih sayang. Dan seterusnya, kalau kita tengok Macau scam pula, kaedah penipuannya adalah menggunakan perasaan dan emosi. Mereka hubungi, mereka akan kata daripada mahkamah, daripada SPRM, semua yang melibatkan pihak berkuasa. Dalam keadaan tu kita takut. Jadi dalam keadaan ini menyebabkan dia trauma. Jadi dalam keadaan ini, mereka perlu saman untuk jumlah tu dan juga trauma atau kepayahan yang dialami tertakluk kepada pembuktian di mahkamah. Individu yang terlibat di dalam jenayah penipuan atas talian termasuk Macau scam boleh disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun dan sebatan dan denda jika sabit kesalahan. Laporan Tun Hizami Hashim, 999. Rahsia hubungan sulit terbongkar. Seorang lelaki warga asing nekat membunuh suami kekasihnya lalu menanam mayat mangsa di sekitar lereng bukit di belakang sebuah pusat jagaan orang tua. Saksikan perinciannya dalam rangkuman Kejadian Jenayah Seminggu 999. Pihak polis berjaya memberkas seorang lelaki warga asing yang disyaki membunuh suami kekasihnya di sebuah banglo yang dijadikan pusat jagaan orang tua sekitar Subang Jaya pada 4 Februari lalu. Gara-gara bimbang, hubungan sulitnya terbongkar. Suspek dipercayai mengelar leher mangsa menggunakan sebilah pisau sebelum menanam mayat mangsa sekitar lereng bukit di belakang premis tersebut pada Mei tahun lalu. Susulan itu, isteri mangsa yang merupakan kekasih suspek turut ditahan polis bersama 3 lagi pekerja wanita premis berkenaan bagi membantu siasatan. Suspek dan kekasihnya direman selama 7 hari untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Seorang penganggur warga tempatan berusia 20 tahun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Jasin atas pertuduhan membunuh seorang wanita warga emas pada 1 Februari lalu. Tertuduh didakwa menyamun sebelum membunuh wanita berusia 91 tahun itu di sebuah rumah sekitar Kampung Pulai Darat kira-kira jam 1.30 pagi pada 20 Januari lalu. Mahkamah menetapkan 8 Mac depan untuk sebutan semula kes mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ekoran tiada sebarang pengakuan dilakukan terhadap pertuduhan tersebut. Ekoran video rakaman yang tular memaparkan seorang lelaki membaling botol kaca ke arah jalan raya dari balkoni sebuah kediaman baru-baru ini. Polis berjaya menahan 7 individu berusia lingkungan 21 hingga 31 tahun pada 4 dan 5 Februari lalu. 2 daripada 7 suspek direman selama 3 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 268 Palang 336 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955. Sementara itu, 5 individu lain telah dibebaskan susulan penolakan permohonan reman oleh mahkamah.
Dua buruh binaan warga tempatan yang dipercayai terbabit dalam kegiatan pecah rumah dan curi berjaya diberkas pihak polis dalam satu operasi khas sekitar Kuantan pada jam 6.30 petang 27 Januari lalu. Kedua-dua suspek berusia 32 tahun itu aktif dalam kegiatan tersebut sejak Oktober tahun lalu dengan mengumpil pintu rumah yang tidak berpenghuni pada siang hari. Susulan itu, polis berjaya menyelesaikan 8 kes pecah rumah yang dilaporkan berlaku sekitar Kuantan, membabitkan kerugian mencecah RM100,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 14 tahun dan boleh didenda atau sebat jika sabit kesalahan. Di Mahkamah Majistret Air Keroh, sepasang suami isteri berusia 34 dan 30 tahun didakwa atas 6 pertuduhan mengedar pelbagai jenis dadah dalam bentuk cecair yang disuntik dalam minuman kultur dan jus pada 2 Februari lalu. Kedua-dua tertuduh didakwa melakukan semua kesalahan tersebut di sebuah pangsapuri sekitar Air Keroh kira-kira jam 8.25 malam pada 20 Januari lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1992 dan suspek boleh dihukum gantung sampai mati berpandukan Seksyen 39B-2 Akta yang sama. Dia sakit kan apa? Aku tidur dia. Tidur dia. Janganlah weh. Janganlah weh. Ya. Duduk. Pengguna jalan raya sekitar daerah Pasir Putih, Kelantan dikejutkan dengan kejadian seorang lelaki yang mengamuk dengan menggunakan sebilah sabit. Kejadian berdurasi hampir 5 minit itu mendapat perhatian warganet gara-gara tindakan suspek yang cuba merosakkan kenderaan selain turut mengejar pengguna jalan raya yang lain. First of all, kita tak payah provoke dia kan, ataupun kita cuba untuk ancam dia something ke, sebab kita tahu dia pun kurang siuman kan. So macam-macam tindakan dia boleh buat, and then kita cuba untuk cakap dengan dia elok-elok ke ataupun tenangkan dia, so that nanti dia tak akan bertindak lebih teruk lah, bagi saya. And then kita kena pastikan lah keadaan sekeliling kita pun kena selamat, and then kita cuba kalau ada apa-apa insiden berlaku, kita cuba untuk leraikan dululah benda-benda tu semua, and then maybe kita boleh kontak pihak berkuasa untuk tindakan-tindakan selanjutnya. Kalau dia bersejadah, kalau boleh call kepada pihak berkuasa dululah. Kalau sepatutnya tak perlu pun ambil tindakan sendiri, ataupun kalau kita boleh meredakan keadaan, kita cuba. Kita kena, kalau seorang tu setiap orang mesti akan ada mental health masing-masing. Pressure dia kita pun tak tahu macam mana. So pressure kat tempat kerja ke, pressure dekat rumah ke, masalah keluarga, kalau boleh kita sembang dengan dia, tanya apa masalah dia. So bila dia pun cerita masalah dia, kita boleh selesaikan, kita selesaikan cara elok.
Menurut Ketua Polis Daerah Pasir Putih Superintendent Zaizul Rizal Zakaria, pihaknya menerima panggilan kecemasan daripada orang awam berhubung kejadian itu sekitar jam 9 pagi. Namun setibanya di lokasi, suspek telah pun berjaya ditahan oleh penduduk kampung dan tiada sebarang kecederaan dilaporkan membabitkan orang awam di lokasi kejadian. Saya rasa dia penemuan yang macam hasil daripada siasatan yang kita jalankan, kita dapati suspek pada peringkat awal semasa berkebun di salah sebuah kebun di lokasi Padang Pak Ahmad juga, dan beliau tiba-tiba menjerit seolah-olah berhalusinasi, ternampak bayangan seekor harimau. Itu yang telah diceritakan oleh saksi lah. Dan selepas saja beliau menjerit, beliau telah menunggang motosikal ke lokasi kejadian dan bersama beliau sebilah sabit telah dibawa lah. Dan apabila sampai di lokasi kejadian, meninggalkan motor di atas jalan dan terus mengamuk di atas jalan dengan mengetuk tingkap sebuah kereta, pecah tingkap sebelah kanan, kemudian telah menahan sebuah lori dan pemandu lori melarikan diri lah. Dan pada masa sama, suspek telah memandu lori lebih kurang 10 ke 15 meter dan berjaya ditahan oleh orang awam. Dah. Jangan lepas. Kira, biar dia siap tak apa. Suspek kita telah rujuk kes ke pihak pendakwaan Timbalan Merdeka Raya dan telah mendapat arahan untuk tuduh di bawah Seksyen 427 Kanun Kesiasaan. Sebolehnya apabila berlaku kejadian amukan macam ni, jangan mengambil tindakan sendirilah. Dan kalau kita tengok pada keadaan suspek, dia agak agresif menggunakan senjata tajam. Sebolehnya teruslah berhubung dengan pihak polis dan sebolehnya juga mengelakkanlah daripada berhadapan dengan suspek sehinggalah bantuan daripada pihak polis datang, dan jangan mengambil tindakan sendirilah. Pihak polis turut menasihati orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi tidak benar berhubung video kejadian yang tular terbabit. Ya, benda ni. Seorang bapa mendakwa terjebak dalam kancah penagihan dadah gara-gara dipengaruhi oleh anaknya. Pasangan anak beranak itu antara kaki lalok yang berjaya ditahan di dalam sebuah ladang kelapa sawit di Gurun Kedah. Saksikan kesudahannya dalam laporan ini. Itu antara aksi si kaki lalok yang cuba membuka langkah 1000 apabila 4 sarang penagihan dadah digempur dalam op tapis khas di Gurun Kedah. Ada padang lembu kan? Betul, padang lembu kan? Ada padang lembu ah? Kalau kerja. Kebun. Kerja kebun mana? Sendiri punya. Dekat sik. Duduk sudah sila tuan ha. Hang sudah lama ni tak? Berapa tahun dah? 40 tahun. 40 tahun lebih lah. Operasi ini dijalankan selama 2 hari oleh pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda.
Lelaki berusia 30 tahun ini antara 84 penagih dadah yang ditahan dan dia mendakwa ke port ini untuk mencari isterinya. Asyik bini, tak apa. Aku jumpa bini kat IDD tadi. Ni pun, ni perempuan seorang ada bini. Duduk. Kalau tak sanggup lagi, aku boleh balik. Orang tak dah senang. Kau? Baik. Makan lah. Selain itu, pasangan anak beranak ini juga ditahan ekoran terjebak dalam kancah penagihan syabu dan heroin. Maksudnya rumah kalau ada bahan start sekali ya. Mula-mula dulu tak lah. Sekarang tanya kalau ang tak ada bahan, anak ada, start sekali lah tumpang kan. Benda ni tak payah sembang lah. Kadang kita kawan-kawan sendiri macam tu. Aku tak bahan ni tumpang lah. Lelaki berusia 53 tahun itu mendakwa mempelajari cara menghisap syabu daripada anaknya akibat tertekan selepas bercerai dengan isterinya 6 tahun lalu. Pemeriksaan ke atas poket dan beg para matgian ini dilakukan kerana ada yang datang ke port tersebut dengan membawa senjata tajam. Awak? Boleh. Saya rumah ni. Awak ni. Tengah. Boleh. Atau kaki sana. Bawa balik penjara ke bawa balik lagi? Apa? Bawa balik lembaknya tu. Selain ladang kelapa sawit, operasi diteruskan ke Taman Ria kerana segelintir kaki lalok didapati melampiaskan gian dadah di kawasan perumahan tanpa menghiraukan penduduk setempat. Operasi ini turut menyaksikan penahanan seorang tokan berusia 40 tahun yang dipercayai menjual dadah secara pandu lalu atau drive-thru di kawasan Semak Samun. Ni apa benda ni? Ada. Wow. Tu tangan dia apa dah? Tengok. Lagi hisap lagi. Siasatan awal mendapati tokan ini sedang menunggu penghantar atau runner untuk mengedar dadah jenis heroin kepada penagih di kawasan tersebut. Kesemua tokan dan penagih dadah yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda untuk tindakan lanjut. Lebih menyedihkan apabila terdapat ahli keluarga yang turun ke lokasi dan merayu kepada pihak polis agar tidak menahan darah daging mereka. Ni kalau lupa paper balik dah. Tak apa. Dah tak apa. Pi tak apa. Tak apa. Saya masuk dah. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Superintendent Anwar Abdul Rahman, operasi ini berjaya merampas 74.35 gram heroin bernilai RM2,602 dan 1.2 gram syabu bernilai RM120. Sebenarnya ini bukan operasi baru dan benda ini telah lama kita dapat kesan operasi kegiatan-kegiatan seperti ini dalam masa yang sama juga untuk pihak masyarakat lah. Kita telah banyak menangkap dan juga
membuat pengesanan secara jelas, secara teliti atas penggeledahan ni atau tokan-tokan ni ataupun orang tengah ni. Cuma masa dan ketikanya kita untuk menangkap tu memerlukan sedikit ruang dan waktu untuk mendapatkan bukti yang lebih jelas. Walaupun langkah-langkah pencegahan telah diambil, LPK dan sebagainya, 3C kita buat untuk pencegahan ini. Tambah Superintendent Anwar lagi, 4 sarang yang digempur itu menjadi tumpuan tokan untuk menjual dadah kerana kawasannya yang luas dan terletak jauh dari kawasan perumahan. Bagi penduduk atau masyarakat sekitaran yang merasa curiga dengan tempat yang dihadiri oleh anak-anak muda yang percayai sebagai pot-pot, diminta hendaklah menyalurkan dengan segera kepada polis dan tidak perlu takut maklumat diberi adalah rahsia, tidak akan rahsiakan maklumat tersebut. Sebaliknya adalah untuk membantu masyarakat dalam kehidupan dan aman dan sejahtera di kawasan setempat. Kesemua yang ditahan disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Mengikut soal siasat yang telah dibuat, suspek kita percayai dia telah menghasilkan ekstasi. Seorang lelaki dipercayai bekas pemandu e-hailing ditahan pihak polis selepas disyaki melakukan pemprosesan dadah bernilai hampir 6.38 juta ringgit. Serbuan di sebuah makmal haram sekitar Sri Kembangan, Selangor baru-baru ini membongkar kegiatan itu. Saksikan perinciannya bersama wartawan Arisha Kalim. Sebuah makmal pemprosesan dadah di kawasan kilang industri kecil dan sederhana IKS sekitar Sri Kembangan, Selangor berjaya dihidu pihak berkuasa. Januari lalu, kira-kira jam 7 malam, serbuan sepasukan polis dari Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik BSJN Ibu Pejabat Polis Daerah Serdang membawa kepada penahanan seorang lelaki dipercayai bekas pemandu e-hailing di lokasi kejadian. Difahamkan suspek dipercayai aktif mengedar dan memproses dadah sejak setahun lalu serta dipercayai dijual khususnya kepada Mat Gian sekitar Lembah Kelang. Bagi mengelak dari dikesan pihak berkuasa, suspek didakwa telah menyewa premis berkenaan di bawah nama syarikat yang lain. Siasatan awal mendapati pada waktu tengah hari, suspek biasanya akan meletakkan kenderaan atau van putih miliknya di kawasan ini untuk membawa masuk atau keluar bahan serta alatan yang disyaki bagi pemprosesan dadah melalui pintu ini. Menurut Ketua Polis Daerah Serdang, Asisten Komisioner AA Anbalagan, hasil serbuan berjaya merampas dadah jenis MDMA seberat 123 kg bernilai kira-kira 6.38 juta ringgit. Turut dirampas beberapa alatan serta mesin dipercayai digunakan bagi memproses dadah. Dengan hasil rampasan MDMA ini, kita percayai dia telah menghasilkan ekstasi. Dalam pada itu juga kita dapat lihat mesin yang memproses pembungkusan Eramin 5
dadah jenis Eramin 5 yang mana kita dapat lihat daripada rampasan kita juga. Dan ada 3 mesin yang kita dapat lihat. Mesin yang besar itu adalah untuk pembungkusan dadah berbentuk Eramin 5 yang dapat kita lihat dia punya kertas sinar warna merah dan juga putih. Dan 2 lagi mesin adalah untuk menghasilkan biji ataupun pil-pil ekstasi hasil daripada campuran barang-barang MDMA dan juga beberapa lagi barang yang akan dicampurkan, digrindkan. Mereka ada juga mesin grinder dan kemudian menghasilkan dalam corong untuk menghasilkan biji pil ekstasi. Menurut polis, suspek dikatakan mempelajari cara pemprosesan dadah tersebut menerusi laman sosial. Dalam 10 kilogram MDMA ini dapat menghasilkan 50,000 biji pil ekstasi dan suspek mungkin mengikut soal siasat yang telah dibuat mengambil masa sekitar seminggu ke 2 minggu untuk menghasilkan 50,000 biji pil ekstasi. Dadah berkenaan turut dipercayai dihasilkan mengikut warna berdasarkan permintaan pembeli dan ia dikatakan boleh menampung sekitar 410,000 penagih dadah. Polis turut menyita 2 buah kenderaan disyaki digunakan bagi kegiatan haram tersebut dianggarkan bernilai RM170,000 serta merampas wang tunai bernilai RM10,000. Suspek berusia 44 tahun tersebut direman sehingga 10 Februari bagi siasatan lanjut. Sehingga kini, pihak polis masih menjalankan siasatan bagi memberkas suspek yang masih bebas melibatkan sindiket dadah tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Laporan Arisha Kalim 999. Seorang anggota bomba cedera pada pergelangan tangan kiri selepas diterkam seekor beruang di Yan Kedah baru-baru ini. Saksikan perinciannya dalam Tragedi 999. Tuh, berapa orang ni? Ui, kontrol. Ketika kejadian, mangsa Muhammad Nizam Hamid, anggota bomba bantuan PBB dari Balai Bomba dan Penyelamat Yan, dipercayai terjatuh selepas digigit seekor beruang matahari yang tersesat dari Gunung Jerai. Kejadian di kawasan sawah sekitar kampung Selarong Tengah itu berlaku apabila pihak bomba menerima panggilan berhubung kehadiran seekor beruang pada jam 10.15 pagi. Operasi yang turut dibantu Angkatan Pertahanan Awam dan Perhilitan Kedah telah berjaya menangkap beruang terbabit menggunakan ubat pelali. Muhammad Nizam bagaimanapun dilaporkan beransur pulih setelah menjalani pembedahan di Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani bagi merawat kecederaan pada salur darah tangan kiri. Selain itu, beruang betina seberat 90 kg terbabit dihantar ke Pusat Menyelamat Hidupan Liar di Sungai Perak untuk tindakan lanjut. Sementara itu, sebuah gudang penyimpanan makanan di Lorong Perak Jelutong musnah dalam kebakaran pada 4 Februari lalu.
Kebakaran melibatkan sebuah gudang kelas B dengan anggaran keluasan kira-kira 12 kali 15 meter persegi itu berjaya dipadamkan pada jam 9 malam. Apabila kita menjalankan kerja-kerja pemadaman kebakaran ini, kesukaran didapati apabila bangunan iaitu bumbung bangunan berkenaan telah runtuh sedikit dan menyebabkan kesukaran kita untuk memasuki bangunan untuk memadam kebakaran di peringkat ofensif. Jadi apabila kita menghadapi kesukaran untuk memasuki bangunan, ada kelewatan sedikit untuk kita memadamkan kebakaran itu sepenuhnya. Operasi pemadaman api turut dibantu pasukan bomba dan penyelamat lebuh pantai Paya Terubung serta pasukan bomba sukarela PBS. Peratusan kebakaran keseluruhan dianggarkan sebanyak 80%, namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk terus menyalurkan sebarang berita kejadian jenayah menerusi email, Facebook dan juga Instagram rasmi 999 seperti tertera. Mewakili tim penerbitan 999, saya Sofia Nur Solihatun mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.